Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mustafa Kamal bin Zakaria 282406 akan membentangkan ringkasan nota bab 9 yang bertajuk Jentera Pentadbiran Kerajaan Persekutuan dan Negeri di Malaysia. Dan pembentangkan ringkas ini disediakan untuk Encik Ali Fizar bin Muhammad Rawi. Objektif bab. Setelah mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh: yang pertama, memahami erti jentera pentadbiran kerajaan di negara ini; yang kedua, menguraikan kewujudan dan keperluan jentera pentadbiran kerajaan sama ada di peringkat persekutuan ataupun negeri; dan yang ketiga, mengenali dan menghayati prosedur jentera pentadbiran kerajaan yang ada. Pengenalan. Di antara ciri utama wujudnya sesebuah negara ialah wujudnya kerajaan. Kerajaan adalah penting sebagai pelaksana dasar-dasar yang menentukan takdir sebuah negara. Ini adalah penting sebagai satu lambang kepada negara Malaysia yang merdeka. Kerajaan yang ada adalah sebagai tanda bahawa negara Malaysia diuruskan oleh rakyat negara ini sendiri. Oleh itu, Malaysia sebagai negara moden memang tidak dapat lari daripada memerlukan satu sistem pentadbiran kerajaan yang cekap dan berkesan untuk memelihara keamanan serta melaksanakan usaha-usaha pembangunan sosioekonomi demi kepentingan rakyat. Bagi memastikan semua ini terlaksana, pentadbiran awam adalah merupakan mereka yang memainkan peranan penting dan merupakan jentera utama kepada kelancaran pembangunan negara. Ini kerana mereka adalah bertanggungjawab terhadap perjalanan pentadbiran harian serta terlibat dalam proses pembentukan dan pelaksanaan dasar-dasar awam. Kepentingan mereka ini adalah jelas walaupun apabila kerajaan yang memerintah bertukar hasil dari kehendak rakyat melalui pilihan raya, tetapi mereka masih tetap kekal. Seterusnya kita pergi kepada jentera pentadbiran kerajaan persekutuan. Kuasa eksekutif merupakan salah satu daripada 3 kuasa kerajaan yang terdapat di negara kita. Perlu diingat, menurut Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Ketua Eksekutif Kerajaan Persekutuan adalah terletak pada Yang di-Pertuan Agong sebagai Kepala Utama Negara. Walau bagaimanapun, dari segi pelaksanaan adalah jelas organisasi tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif ialah Kabinet ataupun Jemaah Menteri. Manakala dari segi perjalanan dasar pula, segala dasar dan arahan Kabinet dilaksanakan oleh pegawai-pegawai awam yang berkhidmat dalam organisasi kerajaan yang berkaitan seperti organisasi yang ditubuhkan di bawah kuasa Perlembagaan Persekutuan Malaysia seperti Majlis Tanah Negara dan Suruhanjaya Pilihan Raya, dan organisasi yang ditubuhkan di bawah kuasa ataupun dibicara kerajaan dan pihak pentadbiran seperti kementerian, jabatan dan perbadanan awam. Kemudian kita beralih kepada Kabinet. Kabinet merupakan organisasi tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif kerajaan persekutuan dan ini dilakukan di atas nama Yang di-Pertuan Agong ataupun YDPA. Secara umumnya, Kabinet dibentuk oleh parti yang mempunyai kedudukan majoriti di dalam Dewan Rakyat. Kedudukan majoriti ini diperoleh daripada sesuatu proses pemilihan oleh rakyat yang kita kenali sebagai pilihan raya yang adil dan bebas. Kabinet atau Jemaah Menteri ini diketuai oleh seseorang ketua yang dikenali sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong daripada salah seorang ahli Dewan Rakyat dan mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat tersebut. Di Malaysia adalah menjadi kebiasaan Perdana Menteri dilantik daripada kalangan kumpulan politik atau parti politik yang mendapat kerusi majoriti di Dewan Rakyat. Sebagai Ketua Eksekutif sebenar, Perdana Menteri bertanggungjawab untuk memaklumkan dan menjelaskan kepada Yang di-Pertuan Agong tentang pentadbiran negara. Organisasi kerajaan yang ditubuhkan atas budi bicara atau kementerian. Selain daripada organisasi yang ditubuhkan menurut kehendak Perlembagaan Persekutuan Malaysia, terdapat juga organisasi yang dibentuk atas budi bicara kerajaan bagi membantu melicinkan lagi kelancaran pentadbiran seperti kementerian, Jabatan Perdana Menteri dan kementerian-kementerian, jabatan dan juga perbadanan awam. Kementerian. Ia merupakan agensi tertinggi dalam struktur pentadbiran kerajaan persekutuan yang terdiri daripada Jabatan Perdana Menteri dan kementerian-kementerian. Jabatan Perdana Menteri. Ianya diketuai oleh Perdana Menteri sendiri, dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri Utama dan Timbalan-Timbalan Menteri yang khusus bagi Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri merupakan kementerian yang amat penting sebagai perancang, perumus dan penyelaras segala dasar negara serta menentukan kelancaran pelaksanaan dasar-dasar oleh kementerian-kementerian. Kementerian-kementerian. Ia merupakan khususan untuk sektor-sektor penting di dalam negara yang mana ianya diketuai oleh seorang menteri yang bertanggungjawab di dalam melaksanakan bidang kuasa yang disebut portfolio. Kementerian juga bertanggungjawab membebal dasar, merancang program dan melaksanakannya di bawah arahan polisi seseorang menteri.
Struktur organisasi kementerian terdiri daripada ibu pejabat kementerian, jabatan dan perbadanan di bawah kawalannya. Di dalam Kementerian Setiausaha Parlimen dilantik Perdana Menteri daripada Ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Jabatan seterusnya adalah jabatan. Jabatan merupakan sebuah agensi pentadbiran kerajaan, sesebuah kementerian. Ia melaksanakan perkara-perkara dan dasar-dasar seperti yang ditetapkan oleh kerajaan melalui kementerian masing-masing. Kebanyakan jabatan mempunyai ibu pejabat di peringkat kementerian dan cawangan di peringkat negeri. Cawangan diwujudkan untuk membantu ibu pejabat kementerian melancarkan pentadbiran dan juga memudahkan rakyat. Gelaran ketua jabatan juga berbeza-beza menurut tugas masing-masing seperti ketua Polis Negara, pengarah negara dan pengarah negeri dan pegawai daerah. Perbadanan awam. Baiklah, Perbadanan Awam ditubuhkan untuk membantu kelancaran pentadbiran kerajaan dengan memberikan sedikit autonomi atau kuasa ke atas beberapa perkara dan diperbadankan melalui undang-undang atau di bawah Akta Syarikat. Terdapat dua jenis Perbadanan Awam, iaitu badan-badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen dan enakmen Dewan Undang Negeri. Sebagai contoh ialah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah. B. Badan-badan yang tidak berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. Taraf badan ini sama seperti sebuah syarikat sektor swasta dan bergerak secara bebas di dalam kegiatan ekonomi. Apa yang berbeza dengan sektor swasta ialah equity yang dimiliki sama ada sebahagian atau semuanya oleh kerajaan seperti MAS, Pernas, BBNB dan MISC. Kita beralih kepada organisasi bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Terdapat dua organisasi penting yang ditubuhkan mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, iaitu Suruhanjaya dan Majlis. Suruhanjaya, terdapat dua Suruhanjaya yang tetap dalam Kerajaan Persekutuan, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya dan Suruhanjaya Perkhidmatan. Kerajaan juga boleh menubuhkan Suruhanjaya khas dan pada masa yang sama Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah memperuntukkan penubuhan tiga Suruhanjaya, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Perkhidmatan dan Suruhanjaya khas untuk tujuan tertentu. Majlis. Terdapat dua majlis yang ditubuhkan di dalam sistem kerajaan, iaitu majlis yang ditubuhkan di bawah peruntukan Perlembagaan Malaysia. Majlis yang ditubuhkan untuk membantu melancarkan perjalanan jentera pentadbiran. Seterusnya kita pergi kepada jentera pentadbiran kerajaan negeri. Di bawah jentera pentadbiran kerajaan negeri terdapat tiga jentera utama, iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan, Jabatan dan Suruhanjaya. Di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan, kuasa-kuasa eksekutif terletak pada raja atau sultan yang di-Pertuan Negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Di semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif ini dijalankan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan ESCO atau atas nama raja atau sultan yang di-Pertuan Negeri bagi negeri masing-masing. Di Sarawak pula dijalankan oleh Majlis Tertinggi dan di Sabah badan yang sama taraf disebut Kabinet. Jabatan. Jentera yang seterusnya adalah jabatan. Terdapat dua jenis jabatan di peringkat negeri, iaitu Jabatan Negeri dan cawangan Jabatan Persekutuan. Jabatan-jabatan negeri dibahagikan kepada Jabatan Negeri yang bertanggungjawab kepada Kerajaan Negeri dan Jabatan Negeri yang bertanggungjawab kepada kedua-dua Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Di bawah jabatan pula terdapat Jabatan Negeri. Jabatan Negeri menjalankan hubungan secara langsung dengan pentadbiran utama Kerajaan Negeri. Di antara jabatan negeri yang paling penting ialah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Pejabat Kewangan Negeri, Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri dan Unit Perancang Ekonomi Negeri. Di bawah jentera jabatan juga terdapat Jabatan Negeri dan Persekutuan yang mempunyai tanggungjawab kepada kedua-dua Kerajaan Negeri dan Persekutuan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Parit dan Tali Air. Kemudian bagi Jabatan Persekutuan di negeri-negeri pula bertindak untuk memudahkan dan melancarkan lagi proses pentadbiran selain memberi kemudahan kepada rakyat seperti Jabatan Imigresi Negeri dan Jabatan Pendidikan Negeri. Pejabat Setiausaha Persekutuan dan Pejabat Kewangan Persekutuan pula bertindak bagi menyelaraskan aktiviti-aktiviti Jabatan Awam Persekutuan di negeri serta menguruskan hal-hal perkhidmatan pegawai-pegawai awam persekutuan dan menjaga kepentingan kerajaan persekutuan termasuk harta benda. Baiklah, seterusnya merupakan Suruhanjaya. Pelantikan ahli-ahli Suruhanjaya dilakukan oleh raja atau sultan yang di-Pertuan Negeri atas nasihat Menteri Besar atau Ketua Menteri. Contohnya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri. Bagi negeri yang tidak mempunyai Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri ini, pelantikan ke jawatan-jawatan negeri dibuat oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Persekutuan. Seterusnya adalah Perbadanan Awam. Kerajaan negeri juga mempunyai perbadanan awam yang merangkumi badan-badan tidak berkanun syarikat punya kerajaan.
Contoh badan berkaitan yang terdapat di setiap negeri Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri seperti Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK atau Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS. Kemudian kita pergi pula kepada pentadbiran negeri di Semenanjung Malaysia yang mana ianya mempunyai 3 peringkat iaitu daerah, mukim dan kampung. Pentadbiran peringkat negeri Sabah. Pentadbiran peringkat negeri Sabah pula mempunyai 2 peringkat pentadbiran iaitu daerah dan kampung. Ketua mentadbir di peringkat daerah ialah pegawai daerah manakala setiap suku kaum diketuai oleh ketua anak negeri, dikenali juga sebagai ketua Bumi Putera yang bertanggungjawab kepada ketua daerah. Ketua-ketua anak negeri adalah merupakan personel awam, manakala ketua kampung yang mengetuai kampung bukan sebahagian daripada personel awam. Pentadbiran peringkat negeri di Sarawak pula dibahagikan kepada 4 peringkat iaitu bahagian daerah, daerah kecil dan kampung. Terdapat 9 bahagian di negeri Sarawak dan tiap-tiap satu diketuai oleh Presiden. Ada sekali adalah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang mana merupakan satu ciri utama persekutuan menurut peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah pembahagian kuasa yang jelas dan bertulis dengan Kerajaan Negeri. Jadual ke-9 yang mengagikan kuasa kepada 3 senarai iaitu Senarai Persekutuan, Senarai Negeri, Senarai Bersama. Kesimpulan daripada perbincangan dan penelitian kita secara umum di atas adalah kita rumuskan bahawa jentera pentadbiran kerajaan sama ada di peringkat persekutuan maupun negeri adalah nyawa kepada pentadbiran di dalam negara kita yang merdeka ini. Ia menjadi teramat penting bukan sahaja kerana tujuannya yang utama sebagai alat untuk memastikan kelancaran dan kemantapan pentadbiran di negara ini, tetapi juga sebagai alat yang menghubungkan antara rakyat dan kerajaan. Ini adalah jelas selari dengan apa yang dinyatakan oleh ahli falsafah ulung yang juga seorang ahli undang-undang iaitu John Locke tentang kerajaan dan rakyat. Menurut beliau, kerajaan diwujudkan atas kehendak dan aspirasi rakyat. Maka untuk itu adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memastikan keselesaan dan keselamatan rakyat adalah terjamin. Oleh kerana itu, sekiranya rakyat tidak dapat mendapat hak-hak mereka adalah menjadi satu hak kepada rakyat untuk mengubah kerajaan yang sedia ada. Di atas pandangan itulah maka ketua pelaksana, ketua eksekutif adalah dilantik menerusi proses pemilihan oleh rakyat atau pilihan rakyat. Ini dapat memastikan suara rakyat diwakili dalam pentadbiran negara ini. Bagi memastikan kelancaran pula, telah jelas buat kita akan peranan pentadbiran awam yang bukan dari kalangan mereka yang dipilih melalui proses politik. Cara ini dapat menjamin kesinambungan kelancaran jentera pentadbiran negara ini biarpun kerajaan telah bertukar. Atau dalam erti kata lain, para pentadbir awam akan tetap kekal biarpun kerajaan yang sedia ada akan digantikan oleh kumpulan politik yang lain yang berjaya menewaskan kerajaan sedia ada dalam satu pilihan raya yang adil dan bebas. Kelancaran proses pentadbiran ini lebih terselah dengan susunan organisasi kerajaan yang akhirnya menjuruskan kepada kepentingan rakyat. Hasilnya semua ini mewujudkan jentera pentadbiran kerajaan yang mantap dan akhirnya menjadikan negara ini lebih teguh dan kuat dalam mewujudkan masa depan yang lebih cemerlang. Baiklah, sekian sahaja pembincangan saya. Terima kasih kepada semua yang menonton sehingga ke akhir video ringkasan nota bab 9 mengenai jentera pentadbiran kerajaan persekutuan dan negeri di Malaysia. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada Encik Ali Hafizah bin Muhammad Rawi selaku pencarah kepada modul kenegaraan Malaysia. Saya Mustafa Kamal Zakaria 282406 menamatkan pembincangan nota ringkas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.